الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muka surat yang ke-16 16 kan? 16 baik. Nombor 3 bila masanya tangan hendak diangkat sebelum takbir atau selepas takbir atau serentak dengan takbir. Jadi mana satu yang kita akan ikut. Ada 3 cara yang ketiga-tiganya disebut oleh hadis. Maksudnya tiga-tiga ada dalam hadis. Maksudnya nak angkat tangan sebelum takbir pun ada hadis sebut, selepas takbir pun ada sebut, dan serentak dengan takbir. Maksudnya kalau kata sebelum takbir macam mana? Sebelum takbir Allah. Tangan angkatlah. Allahu Akbar. Yang kedua, selepas takbir Allahu Akbar. Ya Allah dulu baru masukkan. Yang ni yang kedua, yang ketiga serentak dengan takbir. Allah. Kena rentak dia. Pertama, mengangkat tangan serentak dengan takbir ini berdasarkan hadis daripada Nafi', seorang tabi'in yang menceritakan أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه. Sesungguhnya Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Abdullah Ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kana idza dakhala fi shalah, beliau apabila mula mengerjakan solat, kabbara, maka beliau akan bertakbir, wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi, sambil mengangkat dua tangan. Beliau akan bertakbir sambil mengangkat dua tangan. Apabila hendak rukuk, beliau akan mengangkat dua tangan. Apabila mengucapkan ini, wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, atau ucap sami Allahu liman hamidah, juga beliau mengangkat dua tangan. Wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi, bila mana bangkit daripada dua rakaat, maka beliau akan angkat tangan. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau menyandarkan perbuatannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi maksudnya pandangan pertama iaitu angkat tangan serentak dengan takbir. Sayyidina Ibnu Umar buat gitu kan. Allah. Kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibaihi thumma kabbara. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Sayyidina Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibaihi, maka baginda akan mengangkat dua tangannya setentang dengan dua bahu. Summa kabbar. Perkataan summa ni tu. Ni bahasa Arab ni cantik. Bahasa Arab ni comel semua. Ada summa makna lain. Ada wa sekali. Kalau summa maksudnya apa? Summa maksudnya selepas daripada itu. Jadi Nabi dalam hadis ni seolah-olah datang Nabi SAW masuk dalam sembahyang. Terus Nabi buat apa? Nabi duduk diri dulu, kemudian Allahu Akbar, angkat tangan. Tunggu, tadi duduk bawah. Tunggu duduk atas ni. Ambil kursi bang. Tentu pergi, main duduk sebelah. Ustaz, duduk sebelah ni. Dengar itu. Ada syekh. Dah semua ni semua. Dia bukan mujah ni tak. Dia guru kami kalau di Azhar, khususnya dalam masjid Al-Azhar, kalau syekh seorang lagi main, dia beri kursi satu lagi duduk sebelah. Dia tak macam Adi duduk sebelah. Macam ni. Juga duduk. Ustaz. Tahu? Dah tak baik. Esok kita ni kita tolak pada hari ini. Summa kabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala misla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku'i fa'ala misla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Ada orang baca hadis Nabi, ada yang baca dengan cara macam berlagu. Ada ulama-ulama kita daripada Yaman, banyak ulama-ulama kita daripada daripada Arab Saudi, daripada Makkah Al-Mukarramah, banyak baca dengan cara berlagu. Kalau jadi macam tu, macam kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi. Baca Quran. Baca gitu, tapi baca itu kalau untuk bacaan laju dia jadi tenang sikit. Kalau ni kita baca dengan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is di Mesir, baca kita azkar. Saya baca dan kita baca, try baca nada gitu tengok. Dia nak kata laju sangat tak, cuma agak tenang sebab dia berenggok dengan lagu. Tapi suara kena sedap. Suara macam saya tak apa tu. No. Tapi apa ni elok dekat baca. Sebab ada seorang ulama Mesir tulis kitab, adakah hadis Nabi dibacakan dengan tajwid atau tidak? Sebagian pandangan ulama hadis kata baca hadis pun dengan tajwid. Ikut tajwid dia. Dan sebagian pandangan itu. Baik. Kerana Rasulullah SAW kata dalam sebuah dalam hadis ini, Rasulullah bila beliau berdiri, kalau baginda berdiri, qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Diri saja angkat tangan dulu. Ni hadis ni dalil kata angkat tangan dulu, lebih dulu daripada takbir. Summa kabbara, kemudian bertakbir. Kata semua tu menjadi bukti kata selepas tu, bukan serentak. Baik. Kemudian habislah sampai ke bawah. Bila hendak rokok, beliau melakukan seumpama itu juga. Bila bangun dari rokok pun begitu juga. Namun beliau tidak melakukan sebegitu semasa mengangkat kepala dari sujud. Begitu juga beliau mengangkat tangan. Maksudnya ketika rokok pun Nabi angkat tangan sebelum mana Nabi rokok. Dan bila bangun dari rokok pun begitu juga. Maksudnya bila bangun daripada rokok pun Nabi angkat tangan juga. Namun beliau tidak melakukan sebegitu semasa mengangkat kepala dari sujud. Maksudnya ketika mana Nabi angkat kepala dari sujud, Nabi tidaklah mengangkat tangan. Kan sujud, lepas tu bangkit, duduk atau sujud, tak payah takbir. Takbir tapi tak payah angkat tangan. Angkat tangan buat sembahyang. Ketika bertakbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat tangan. Ini berdasarkan hadis an Abi Qilabah radhiyallahu anhu annahu ra'a Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhuma idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi
وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هكذا. Daripada Sayyidina Abi Qilabah menceritakan bahawa ia telah melihat Sayyidina Malik bin Huwairis, seorang sahabat Nabi, sahabat muda mungkin, sahabat Nabi yang muda. Waktu Nabi hidup, beliau umur belasan tahun, radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengerjakan salat, cantik Nabi SAW, sahabat Nabi tidak digelar sebagai murid. Istilah bagi sahabat, kenapa tidak digelar sebagai murid? Ini murid-murid Nabi, tidak sebut itu. Sebut ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Sebut itu. Ini dulu kata kedudukan yang tinggi. Dan Nabi gelarkan mereka dengan sahabat. Nah, antum ashabi, Nabi kata. Nabi tak kata antum muridi. Atau antum tullabi, Nabi tak kata itu. Antum ashabi. Tinggi kedudukan. Sebab tu Nabi sebut hadis yang lain, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku umpama bintang yang bergemerlapan, yang tunjuk jalan kepada orang. Baik. Dan sahabat Nabi, kalau kita baca hadis, sahabat bersama dengan Rasulullah dengan perkataan apa? Ana anta. Ana anta. Jadi kalau kata sahabat, bila Nabi kata la yadkhulu jannata ahadukum, la yadkhulu jannata ahadukum bi'amali, tak ada seorang pun masuk surga dengan amalannya. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, kamu pun macam tu juga kan Rasulullah? Semua kata anta. Nabi kata wala ana. Nabi jawab dengan ana. Kita orang Melayu dia ada sikit. Tuan Guru Haji Abdullah, buku dada, buku tapah. Tuan Haji Abdullah buku tapah. Dia antara orang yang agak keras sedikit dalam penggunaan ana anta. Tuan Haji Allah yarham, rahimahullah ta'ala. Saya sebab belajar dengan dia dan Ahmed pesan kepada kita, kita masuk setidaknya 3-4 bulan sebelum pergi Mesir. Dia pesan kepada kita, kalau nak cakap dengan Tok Guru jangan anak hantar. Hantar tu memang dah lah. Hantar dengan anak dengan Tuan Guru kan. Jangan sebut anak. Tuan Guru marah semua. Sembang anak dengan Tuan Guru. Anak ni nak pergi. Anak dia tarik muka. Nama dia kata anak ni bahasa Arab. Terjemah boleh dua. Aku boleh, saya boleh. Nak terjemah anak. Apa? Kita orang Melayu dia dah sebut saya. Saya kan ada. Dia ada jaga hak kita pun. Kalau cakap dengan Tuan Guru, tulis surat kat dia. Dapat izin, minta izin nak keluar daripada pondok sebab kita nak pergi Mesir. Ataupun nak minta doa kepada Tuan Guru. Tulis kat dia, saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Saya ingin minta izin kepada Tuan Guru. Gitu. Artinya Tuan Guru jangan. Kita tak salah lah. Kawan-kawan kita memang anak yang kita tak salah. Okay. Anak hantar. Hantar orangnya hantar. Hantar. Satu benda yang betul diambil perhatian. Kalau kita sembang dengan guru-guru kita, jangan kata hantar. Hantar sihat je. Tok Guru kita, Ustaz, hantar sihat Ustaz. Nampak kesan? Sahabat awak tak nampak gitu? Tak. Sahabat tidak begitu. Walaupun sebut anda dengan Rasulullah, tidak ada masalah. Itu dah jadi satu benda yang intisyar. Maksudnya yang dah lalu digunakan banyak sangatlah ketika sebut. Zaman sekarang, gunakan dengan perkataan yang lebih ta'zim sedikit. Bila sembang dengan guru kita, jangan sebut anta, sebut antum. Antum tinggal di mana, Syekh? Dengan guna antum. Antum tu isim apa ni? Maksudnya Allah SWT isyarah kepada banyak. Anta, antum. Antum ni untuk banyak lah. Maka sebut antum. Itu baik. Ni, adik-adik sembang dengan ustaz. Sembang dengan ustaz. Bagilah pergi, Ustaz sihat Ustaz? Tak apa. Ustaz hantar sihat Ustaz? Nampak hudung. Ustaz hantar sihat. Dia kalau Ustaz, Tuan Guru, antum macam mana Tuan Guru? Antum sihat? Itu nampak lebih berat. Itu kata ulama-ulama kita ajar. Boleh tak? Boleh beramai. Lepas ni beramai. Kalau sembang dengan tuan-tuan guru, dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama, dengan apa ni Allah SWT, siapa saja lebih tua oleh kita, eloknya perkataan antum digunakan berbanding dengan antar. Antar dengan anti. Tapi kalau buat ibu-ibu, antuna nak pergi ke mana? Antuna? Tidak lah. Antuna ni jamak kepada anti. Tak boleh guna tu. Maksudnya ibu nak pergi mana, bunda nak pergi mana, makcik nak pergi mana. Baik. Jadi
Idza shalla kabbara summa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Sayyidina Malik bin Huwais bila mana sembahyang, tatkala beliau mengerjakan solat, ia mengucapkan takbir summa rafa'a yadayhi, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Tadi rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai summa kabbara. Ni idza shalla kabbara summa rafa'a yadayhi. Ini dua sini. Lawaknya hadis Nabi SAW ni, Nabi buat semua. Seorang sahabat mai tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai ummul mukminin, Nabi ni semayang mandi junub. Nabi mandi dulu ke Nabi tidur dulu? Lepas Nabi bersetubuh dengan isteri-isterinya, kemudian Nabi tidur terus ke Nabi bangkit mandi terus? Dan macam mana? Kata Sayyidatina Aisyah, kadang-kadang Nabi bangkit dulu, kadang-kadang Nabi tidur dulu, kemudian baru Nabi bangun untuk mandi. Kata dia, alhamdulillah alladzi ja'ala fihi sa'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana telah menjadikan Nabi buat benda tu menunjukkan keluasan yang sangat banyak. Kita boleh pilih nak mana saja. Kalau Nabi buat satu cara saja, lepas mana bersama dengan isteri terus bangkit mandi, waktu tu orang akan jadi. Kalau hak yang letih dan sebagainya, tak boleh tidur kena mandi, sebab Nabi mandi terus. Jadi dia akan kadang-kadang jadi susah. Sebab tu alhamdulillah, kata saya sahabat tadi, alladzi ja'ala fihi sa'ah, kerana Allah Ta'ala meluaskan, Nabi SAW meluaskan perkara tersebut. Ya, bila hendak rukuk beliau mengangkat dua tangan. Bila hendak mengangkat kepala dari rukuk juga beliau mengangkat dua tangan. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Malik, yani Malik bin Huwairis, mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Nabi buat macam tu. Jadi saya nak, kadang-kadang sahabat ni ada yang dia buat dulu. Dia semayang dulu depan orang, kemudian dia akan bagi tahu, kamu nampak tak aku semayang tadi? Kamu tahu aku semayang tadi? Itulah Rasulullah buat gitu. Ini pun cara juga Tok Guru mengajar. Sayyidina Osman pernah sekali buat itu. Dia ambil semayang, dia minta kawan ni tolong tuang air kan untuk dia nak ambil semayang. Maka kawan ni pun tuang air, dia pun ambil semayang. Ambil basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kemudian tanya, kamu nampak tadi aku ambil wuduk macam mana? Kata tadi, ya saya nampak. Wahai Amirul Mukminin, itulah wuduk Nabi SAW. Ni kata ni murabbi dia ni. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan kerana murabbi, tak kenal Tuhan itu. Jika masuk kepada bab yang keempat. Jika kita mengerjakan solat berjemaah, ada siapa-siapa tak faham? Ada nak tanya apa? Ya, tiga-tiga boleh dalam masalah. Jadi makmumi semua masalah. Jadi dalam masalah. Ada lagi nak tanya? Yang nak bertanya sila pakai mikrofon. Pada sedia mikrofon. Ya. Sujud yang pertama, angkat tangan. Yang ini disebut pada rakaat kedua lah. Jadi apa ni, ayah dah kita tanya, macam mana kalau kata hukum orang yang mana dia bangkit pada rakaat pertama pun dia angkat takbir juga. Angkat tangan dulu dah, takbir tu dia takbir, lepas dia angkat tangan. Sah ataupun tidak solat tadi? Sah, tidak ada. Tak membatalkan solat. Tidak membatalkan. Tidak siap saya Sayyidina Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada setiap rakaat dia angkat takbir. Setiap rakaat dia angkat tangan semua. Semua dia angkat tangan. Itu mungkin sunnah Sayyidina Ibnu Abbas. Semua sebaiknya ikut yang disebut oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi tak membatalkan wudu, kalau tak kita sembahyang. Ada lagi? Ada ya? Sambung lagi. Ada? Tak. Jika kita mengerjakan solat berjemaah, bila masanya kita perlu bertakbir selepas imam atau bersama-sama dengan imam. Ni kalau main jemaah, bila nak takbir ni bila dengan tu imam ke atau selepas tu imam takbir.
Baik, makmum hendaklah bertakbir. Jawapannya benar. Makmum hendaklah bertakbir selepas imamnya selesai bertakbir. Ingat tu, selesai bertakbir. Selesai bertakbir menjadi Allahu Akbar. Ra sebut dah. Barulah makmum tadi takbir Allahu Akbar. Jangan makmum imam baru Allah, dia pun Allah. Nanti kan choir. Nah, ni bukan pertandingan nasyid, tapi buat lagu, buat suara harmoni, buat kotak dah. Hak ni nak sembahyang ni, nak ikut siapa jadi imam, siapa jadi imam. Hadis ketiga sebut kena selepas tu imam takbir dulu. Kerana dalam hadis sebut apa? Dia kata tidak harus dia bertakbir mendahului imamnya atau bertakbir serentak dengan imamnya. Tak harus di sini maksudnya tak sah. Kalau kata dia takbir dulu pada tu imam, maka waktu tu bukanlah dia tu makmum, dia tu imam. Tapi dah tu imam tak bagi lantik dia duduk depan, dia nak marah juga, akad takbir dulu. Bayar, ni tu pun bayar. Yang kedua, dia tak boleh. Orang tak lebih, tak lebih tak apa. Kurang tak mau, nak sama-sama. Ini pun teruk juga. Yang tu pun tidak dikira mengikut imam. Sebab dia bersama dengan tu imam, mengangkat tangan tu imam, Allah, dia pun Allah bar sekali. Maka waktu tu dia telah mengikut orang yang tak jadi imam ni. Dan dia bertakbir bersama dengan orang yang masih tak sempurna jadi imam. Sebab sekali. Kalau imam tak yakin dia buat 2 kali takbir, sebab tu kata makmum kena tunggu dulu. Tunggu bagi tu imam selesai, ni comel. Tu kata takbir Allah. Ya. Kalau dulu kita buat benda ni kena dapat semayang. Macam mana? Dulu kalau kita buat benda kesalahan benda ni, kita kena pada sebaik. Kalau dulu kita pernah buat, kita tunggu pada tu imam tak habis, kita dah takbir lah. Sebaiknya kita potong tadi. Tapi tak sah kita punya semayang tadi. Sebab kita soalan apa ni, hakikatnya macam tak kasut tu nak semayang. Sebaiknya sebaik. Baik, kata Nabi dalam hadis Rasulullah SAW, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam tadi untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Nampak? Bila mana tu imam takbir, dah habis dah takbir maksudnya. Fakabbiru, terus takbir kamu. Baik dia selesai takbir dulu. Fakabbiru. Guna perkataan fa di situ. Fa li ta'qib dalam bahasa Arab maksudnya fa li ta'qib. Maksud fa untuk menunjuk kata terus selepas itu. Contoh kalau kita kata dalam bahasa Arab lah, ini bagi contoh. Dakhala Ahmadu summa dakhala Ahmadu wa Muhammad. Telah masuk Muhammad, Ahmad wa Muhammad dan Muhammad. Siapa masuk dulu ni? Ahmad masuk dulu ke Muhammad masuk dulu? Dalam bahasa Arab ni dia kalau kata wa tak pasti, mana-mana pun tak pasti. Mungkin dia masuk dulu, mungkin dia masuk dulu. Mungkin masuk sekali. Boleh jadi. Perkataan kedua pula, dakhala Muhammadu, dakhala Ahmadu summa Muhammad. Kataan summa pula. Telah masuk Ahmad summa kemudian Muhammad. Kemudian ini maksud dia tak lama selang masa. Mungkin 2 jam, mungkin sejam, mungkin 2 hari. Mungkin, tapi lama selepas. Barulah Ahmad masuk. Masa Ahmad masuk dulu, baru Muhammad masuk kemudian. Lama masa selepas. Dalam ayat yang ketiga, dakhala Ahmadu fa Ahmad. Dakhala Ahmadu fa Muhammad. Telah masuk Ahmad fa Muhammad. Kemudian Ahmad masuk, Muhammad terus masuk. Fa digunakan perkataan fa. Bila guna fa, dari kata terus masuk lepas tu tanpa selang masa yang panjang. Baik. Kita sama ilmu, tapi Arab bila diguna perkataan sangat tinggi. Sebab tu bila disebut Al-Quran, ya ayyuhan mudaththir qum fa'anzir. Kan? Ya ayyuhal mudaththir, ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muhaddith, ya ayyuhal mudaththir kan? Ya ayyuhal mudaththir kan? Qum fa'anzir. Wahai orang yang muslimun, qum fa'anzir. Bangun dan bagi terus fa'anzir. Tuan, Nabi tak kata, Allah Ta'ala tak sebut qum summa anzir. Bangunlah kamu, lama lepas tu tak apalah, kamu siap-siap dulu, pergi sekolah dulu, tenang dulu, nasar kuatlah, baru kamu pergi bagi izah kepada orang lain. Maksud bagi peringatan, suruh ikut Allah Ta'ala, suruh taat kepada Allah. Tak, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang muslimun, yani wahai Nabi SAW, ini gelaran Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sangat cantik. Nabi tak panggil dengan nama Muhammad, Allah Ta'ala tak panggil Rasulullah dengan nama.
Kita panggil Rasulullah dengan nama. Muhammad apa? Dia berceramah. Dia ceramah sambil ceramah. Muhammad ini adalah Nabi yang sangat hebat. Apa Muhammad ya? Kawan nak apa? Sebutlah sikit baginda Rasulullah SAW. Sebut itu. Muhammad ni nampak macam kawan sekolah rendah kita dulu suka, lepas tu mengaji dulu. Sebut lagi beradab. Allah Ta'ala dalam Quran pun tak sebut Muhammad saja. Nak sebut apa? Sebut dengan perkataan ya ayyuhal muzammil mudaththir, ya ayyuhan nabi subhanallazi asra bi'abdi. Guna perkataan hamba, dipuji Nabi dengan semua perkataan. Dia tangan Nabi-Nabi lain, Nabi-Nabi lain orang tak sebut nama tu. Ya Musa, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Sebut nama tu, tapi nama Nabi Muhammad disebut dengan gelaran-gelaran yang sangat cantik. Dari kata itu ta'zim Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian wa idza sajada fasjudu, bila mana sujud maka terus sujud mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a farfa'u, bila mana tu imam angkat kepala maka angkatlah kepala. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, maka bila mana tu imam sebut sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka sebutkan oleh makmum rabbana walakal hamd. Ini yang dalil yang ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Ada tanda jumhur lah. Jumhur orang Maliki, Hambali dan Abu Hanifah berpandangan kata kalau tu imam bangkit sebut sami Allahu liman hamidah, maka makmum belakang tak payah ulang balik sami Allahu liman hamidah, cukup sebut rabbana walakal hamd. Dari mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu menyebut, dan Sadah Syafi'iyah radhiyallahu anhum ajma'in menyebut bahawa bila mana makmum bangkit belakang tu imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum juga ulang kata yang sama, sami Allahu liman hamidah, tambah lagi rabbana walakal hamd hamdan thayyiban mubarakan. Itu kita akan baca nanti. Wa idza shalla qa'ida fa sallu qu'udan ajma'un, bila Nabi sembahyang duduk maka bila tu imam sembahyang duduk maka sembahyanglah duduk semuanya. Ini perlu syarah. Hadis ni kat bawah ni telah dinasahkan. Tak mestinya tu imam duduk kita sembahyang mesti duduk juga. Boleh faham? Ada pandangan ulama dalam mazhab yang lain masih menggunakan pandangan, masih menggunakan hadis ni. Kalau tu imam sakit kaki, tu imam tak boleh berdiri, bayang wajib ni, maka tu imam kena duduk. Tu imam buat orang saya tak boleh berdiri ni, saya kena duduk, maka tu imam pun duduk. Wajib makmum belakang semua duduk sekali dengan tu imam. Makmum lah, okey lah, dah duduk juga, sebab hadis sebut gitu. Ini pandangan dalam mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang Nabi guna, kata solat kalau wajib mesti berdiri. Maka dalil kata sini mungkin ada sebab musabab yang tertentu. Baik. Jadi hadis ini sebagian ulama mazhab Syafi'i menanggung, mengatakan bahawa hadis ini telah dinasahkan. Maksudnya telah dibatalkan hukumnya, tapi masih kekal. Dia punya lafaz itu masih kekal. Tidak ada masalah. Boleh tak? Apa kelebihan takbir pertama? Terjemah, saya dah terjemah tadi kan? Jadi boleh tengok terjemah tu, baca. Apakah kelebihan takbir pertama, yakni takbiratul ula? Apa maksudnya? Kelebihan apa ni takbiratul ula ni? Kelebihan takbir pertama disebut oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man shalla lillahi arba'ina yawma fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari dalam jemaah dengan memperolehi takbir pertama, akan ditulis untuknya 2 pembebasan. Pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifaq. Boleh. Itu kadang-kadang ada masuk pondok, tok guru syadid tu dalam masalah sembahyang 40 waktu. 40 hari jangan keluar pondok 40 waktu. Dan ulama-ulama sangat ambil iktinab dengan nombor 40. Hadis 40 dan sebagainya. Nombor tu nombor berkat. Bukan suruh pendidikan, tak. Hatu haram, tak suruh nikah. Jadi itu maksudnya. 40 hari dalam jemaah. Maksudnya 40 hari mungkin jiwa kita tu akan terbentuk. Yang penting hadis 40 hari. Okay. Ada orang kata hadis ini dhaif.
Abang kita tanya hari ini abang kata dhaif. Baik, kalau dhaif sekalipun tidak ada masalah. Karena untuk fadail amal tidak ada masalah. Yang penting dhaif dia tidak terlalu dhaif sangat-sangat. Dhaif yang biasa-biasa sahaja. Maka ketika tersebut boleh untuk kita amalkan, tidak ada masalah. Contoh duduk istirahat. Duduk istirahat dia. Kan kita selepas takbir itu apa ni, kita selepas sujud yang pertama dan kita duduk antara dua sujud. Ya, lepas tu sujud yang kedua. Nak bangun pada rakaat yang seterusnya. Kita bangkit terus hingga kita duduk dulu. Kita duduk sekejap. Dia bagi duduk istirahat, dia bagi. Ya, dia bagi jalsah istirahat. Jalsah istirahat dalam mazhab jumhur tidak ada. Kecuali mazhab Syafi'i. Dan hadis itu dhaif. Boleh ke guna? Dia tidak ada masalah. Untuk beramal tidak ada masalah. Malah mungkin pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahawa hadis itu sahih. Boleh jadi. Karena pandangan sahih dan dhaif ini adalah ijtihad oleh imam itu sendiri. Boleh jadi imam itu berpandangan rawi yang riwayat hadis tadi bagi dia adalah sahih. Bagi rawi yang lain pula kata tidak sahih. Boleh buka dalam qawaid dari Imam At-Tahanawi. Qawaid mustalah hadis, qawaidul hadis dari Imam At-Tahanawi. Kita tu tebal. Dalam tu ada soalan banyak berkenaan mustalah. Hukum berkenaan jarah wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil apa maksudnya? Maksudnya kita komentar, rawi berkomentar terhadap rawi yang lain. Sama ada puji ataupun dia keji. Yang keji dipanggil jarah, yang puji dipanggil ta'dil. Boleh? Komentar rawi tersebut memberi kesan sebenarnya. Kalau kata seorang rawi yang besar, contoh ulama seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila orang tanya kepada dia, wahai imam, apa pandangan kamu tentang tok guru tadi, seorang lagi? Kalau tu Imam Ahmad kata, huwa dajjalun minan dajajilah. Ada orang dalam dajjal, ada dalam. Jadi Imam Malik gelarkan kepada sebahagian ulama dengan gelaran dajjal. Dia kata, hal dajjal minan dajajilah. Ini dajjal daripada dajjal yang ada itu. Dajjal tu, kalau berkaitan dajjal, peringkat paling bawah sekali. Hak paling bawah tadi, huduh lah tu. Lepas tu dah hadis tak boleh ambil pun. Ini dia dajjal mana ni? Kalau kita ni dajjal, kalau ni dajjal, orang Kedah lah. Dia dajjal dengan dajjal. Atau kita istilah. Kalau tu peringkat yang sangat berat. Kalau ada sebagian ulama tu nak, huwa la ba'sa bih. Boleh lah. Tu pun ada peringkat juga tu. Tapi taklah teruk sangat. Kalau ada huwa minas siqah. Kata tak perlu ditanya siapa dia. Seperti Imam Yahya bin Ma'in. Bila mana ditanya kepada dia berkenaan Imam Ahmad. Imam Ahmad hijab, tak boleh ceramah. Bukan ceramah tak kita lah, maksudnya tak boleh mengajar dalam masjid. Hijab pada zaman tersebut. Kenapa? Karena berpegang dengan pandangan Al-Quran bukannya makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad pegang gitu sampai mati. Berjarak, keluar penjara, penjara lagi, tak keluar rumah, tetap pegang pandangan itu. Maka seorang ulama besar yang datang daripada, saya itu lupa nama ulama tadi, datang daripada tempat yang sangat jauh, ribu batu datang. Zaman dulu kan ada batu kan, naik unta, naik keldai, sampai di situ, sampai di tempat tadi di Kufah. Tengok-tengok Imam Ahmad tak dibenarkan mengajar sebar berita. Imam Ahmad hijab, tak boleh mengajar. Sampai mengaji dengan dia tadi kena tangkap. Zaman dulu sudah ada orang dia panggil gagam ni adalah. Dia ni gagam yang panggil sama lah macam pemerintah dulu lebih kurang. Dia tak lari jauh. Sama dia orang panggil apa? Warisan. Gitu. Baik. Jadi bila mana berlaku perkara tersebut, ulama ni, yang ulama hadis ni datang pada jauh ni, dia nak tengok tu, kenapa ni kan? Zaman dulu kan ada metro. Bukan ada suara bak berita harian, berita dia ni nak. Kalau ada apa memang tak nak percaya apa. Berita kan dia percaya, macam-macam. Tak boleh lagi tu, tak tentu lagi. Jangan boleh percaya dia. Tu ya, waktu masuk sembahyang. Satu hak lain tu kena ihtimal. Satu sukan, tu pun tak tentu lagi tu. Kalau orang sukan macam mana, tak betul ni. Orang sukan pula kata betul. Banyak sungguh penipuan teman-teman. Orang tak tahu tu, orang tak lagi warak dalam masalah nak sebarkan berita. Ni wartawan betul dengar benda ni. Wartawan patutnya kena jaga sikit ni, hangpa buat dosa banyak ni. Cerita benda tak betul banyak kan. Metro, apa tengok cerita apa? Ustaz ditangkap khalwat. Tulis tu muka surat depan tu. Ustaz ditangkap khalwat. Jahat sungguh ustaz itu. Tajuk dia tu. Orang beli ramai tu, ustaz mana pula nak tangkap. Esok pula kali. Bukan ustaz, rupanya cikgu. Dia nak pergi laku soalan. Dia pula ada saja, seronok. Tu kata seronok. Tu hak tulis tu tak pasal kan.
Hak masa tulis nak bagi dekat dia punya editor dia tu, tak rasa kan ni amanah ni. Tulis benda tak pasti ni fitnah. Fitnah ni dosa besar. Tak jaga. Tak ikut suka. Pakai ikut. Ni kata orang tak mengaji agama. Wartawan ni pun nak buat kelas ni nak. Kelas jawab nak jadi wartawan mengelok sikit. Mana yang ni cuba. Berita pun betul. Kenapa? Ni berita tak pernah ada betul. Buat bawah kat itu. Tak apa. Balik bak ni. Jadi imam ni bila dia sampai ke masjid, dia sampai di mana? Dia pergi masjid dulu. Cari siapa dulu? Cari ulama paling besar tempat tersebut. Nak tanya dulu. Macam mana pandangan ulama-ulama berkenaan Imam Ahmad? Dah kena tangkap. Mesti ada masalah ni. Masalah dia betul ke dia tak betul ni? Hak mana satu ni? Maka dia nak tanya siapa? Tanya ulama yang paling besar tempat tersebut. Apa betul? Itu baru cara dia. Bukan cari hak lagi-lagi kisah. Tanya tu. So dia pergi dengar terus ceramah. Dia baca sahabat kan. Itulah maksudnya. Betul. Jadi bila mana dah kuat tu, terus dia pergi masjid. Jumpa siapa? Jumpa dengan Al-Imam Yahya bin Ma'in. Waktu tu senang mengajar. Imam Yahya bin Ma'in ni ulama besar hadis yang sangat hebat. Yang kata ulama telah menghafal 1 juta hadis tadi. 1 juta hadis. Imam Yahya bin Ma'in. Dia waktu meninggal, waktu dia wafat, dia dimandikan di atas katil Nabi dimandikan. Ini kelebihan. Karena apa? Karena ulama kata ahli keluarga Nabi yang berada di Madinah waktu tersebut kata ini adalah kemuliaan kepada dia kerana dia adalah seorang yang telah menjaga hadis Nabi. Sampai Imam Ahmad kata Yahya bin Ma'in ni seumpama orang yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi untuk hafal hadis dalam dalil. Tugas dia hafal hadis 1 juta hadis. Dan kata Syekh Abdul Fattah Abu Hudah, hadis Nabi kalau kira-kira balik, af'al, aqwal, perbuatan dan juga perkataan dan juga takdirat, yakni setuju daripada Nabi. Yang Nabi tak sebut, Nabi tak cakap Nabi boleh buat ataupun tidak, tapi Nabi setuju kau sebut, kira-kira balik ada 1 juta. Ada 1 juta. 1 juta tu maksudnya dihafal semua oleh Imam Yahya bin Ma'in. Boleh tak? Boleh. Jadi siapa yang bertanya ni? Ulama ni terus bertanya dekat Imam Yahya bin Ma'in, wahai tuan guru, saya ingin bertanya kepada kamu berkenaan dengan Ahmad Ibn Hanbal. Apa pandangan kamu tentang dia? Imam Yahya bin Ma'in adalah ulama yang sangat keras dalam masalah jarh ta'dil. Dia bab kritik orang, dia sangat keras dalam bab hadis lah. Bab hadis. Kalau kata bab ilmu hadis ni dia sangat. Laki ni tak boleh pakai. Kalau dia kata tak boleh pakai, tak boleh pakai tu. Boleh. Tapi ada juga tak. Ada juga yang tidak. Tak semua. Lepas tu Imam Yahya bin Ma'in orang kata, kalau orang tanya kepada dia hadis, wahai tuan guru, ini hadis tak? Orang sebut hadis, orang tanya, ni hadis tak? Kalau dia kata, tak tahu hadis ke tak? Kalau dia kata tak tahu, tu bukan hadis. Tuan pegang tu. Kalau dia kata tak pernah dengar pula, tu bukan hadis tu kan? Hebat tu kalau kita orang tanya, ni hadis tak? Saya pun tak pernah pasti, tu betul tu. Memang tak pasti. Nah, bukannya hadis ke tak, tu memang tak pasti. Sungguh jawapan tu memang betul tepat sangat. Imam Yahya kalau dia kata aku tak pasti, tu bukan hadis. Tu kemana dia punya hafalan. Jadi Tok Guru ni tanya, apa pandangan kamu wahai Imam Yahya bin Ma'in berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang ditahan di rumah tidak benar mengajar? Maka kata Yahya bin Ma'in, kamu tanya tentang Ahmad bin Hanbal. Kamu tanya tentang dia, dia ma'ruf. Tak perlu ditanya siapa dia. Dia orang yang sangat terkenal dengan kesolehan, kezuhudan dia dan juga kebenaran. Habis. Terima tu lah. Betul tu. Ada orang lain dah dipuji oleh ulama paling besar betul tu. Jadi daripada kawan baik lah. Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in kawan baik. Jadi Tok Guru ni buat macam mana? Akhirnya dia pergi ketuk pintu rumah Imam Ahmad. Ketuk pintu. Imam Ahmad pun buka pintu. Buka pintu. Tanya ni ada apa ni? Ada apa? Maka kata ulama tersebut, kata, wahai Imam, saya datang daripada Johor. Negeri saya ni ribu batu daripada tempat. Dan saya datang tujuan saya semata-mata untuk dengar hadis daripada kamu. Tapi saya dengar sekian-sekian berita. Kata Imam Ahmad, kamu tak dengar berita aku ni ditahan tak pernah mengajar? Kalau orang tahu kamu mengaji dengan aku, kamu kena tangkap. Dan saya tahu dia kata, saya tahu, tapi saya tetap nak ngaji ni. Jadi boleh tak tuan Imam, tuan guru, kalau saya minta izin, cara saya nak mengaji ni lain sikit. Kita zaman alhamdulillah boleh main kelas bagi ada ekor ni. Ulama ni tengok dia mengaji macam mana, cara dia mengaji ni. Ni ulama dulu mengaji. Dia kata, wahai Imam, saya nak mengaji juga dengan kamu. Macam mana? Kamu nak mengaji dia, nak masuk rumah hukuman tak boleh. Kalau masuk, kamu kena tangkap. Kamu tak boleh masuk. Macam ni tu. Mulai hari ini saya akan pakai baju yang sangat utuh. Saya akan jadi pengemis hari ini. Saya akan pakai baju coba camping. Dan setiap hari saya akan datang ke rumah tuan guru. Saya ketuk pintu rumah. Saya akan sebut,
Hadalillah, hadalillah, hadalillah ni dia. Sedekah kerana Allah, sedekah kerana Allah ni orang Arab mesti dulu sebut itu. Buat pergi jalan, hadalillah, hadalillah. Tolonglah sedekah kerana Allah. Maka dia akan, saya akan ketuk itu, saya akan kata ketuk. Ada apa-apa nak bagi kerana Allah, ada apa-apa. Maka tuan guru akan keluar waktu tu, buka pintu, buat-buatlah bagi barang. Buat bagi barang, masa tu lah tuan guru sebarkan hadis, ceritakan hadis kepada saya. Dan saya akan hafal dan saya akan tulis. Setiap hari buat gitu. Dia pakai baju macam pengemis, tutup pintu, buka pintu. Imam Ahmad pun terus haddatsana Syaikhun, kata guru kami sekian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis. Maka waktu itu disampaikan 2-3 hadis. Terus Assalamualaikum. Orang nampak macam tu minta sedekah, padahal dia minta hadis Nabi SAW. Maka Imam Ahmad pun tutup pintu. Si lelaki ni, ulama ni, dia akan lari duduk belakang tiang. Duduk belakang apa? Belakang tong sampah. Maka masuk tu dia akan keluar kertas. Dia akan hafal balik dengan ingatan. Dia akan keluarkan, tulis balik dengan ingatan dia tadi. Dia hafal tu. Dia akan tulis balik pada kertas tu. Setiap hari begitu. Nampak tak? Mereka punya cara mengaji dan macam hebat. Kita memang hebat di pada tu. Lepas tu kita duduk dulu. Itu dah Allah SWT. Kita kalau baca buku-buku cerita-cerita berkenaan ulama cara mereka mengaji, kita rasa rendah diri. Kita tak tahu kita ni kat mana. Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Yang kalau kata kita buka buku, kita buka kitab fiqh Syafi'i. Kalau sebut qala Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam sini? Bukan Ibnu Taimiyah, no? Ibnu Taimiyah kalau buka dalam kitab mungkin dalam mazhab Hambali lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam maksud dia Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, maqam dia, kubur dia sebelah maqam Imam Syafi'i. Dia ni waktu mengaji, orang kata banyak kali duk tengok waktu dia masa tempoh dia menuntut ilmu tu di Mesir. Dia buat apa? Makan qishrul bittir, kulit buah temikai yang orang buang. Orang makan buah temikai hak merah lah, hak putih bawah tu orang tak makan. Orang lepak kat sampah. Yang tu lah dia pergi kutip. Sebab tak ada duit nak makan. Lepas tu dia makan. Makan tu. Sampai ada seorang pula main bagi sedekah. Orang tu tengok dia makan, ada anak dara seorang tengok tok guru makan nak tu. Masa dia mengaji dia tu tak jadi tok guru ni. InsyaAllah dia makan, dia habaq kat ayah dia. Ayah dia pun buat kenduri, panggil Imam Zakaria Al-Ansari main, tapi dia tak main. Kenapa? Dia bimbang takut terhutang budi. Tak mau. Dia tak mau. Takut dia orang ukit-ukit balik balik. Kalau bayar tak apa. Lepas tu masalah kita duduk dalam penjara, pakaian tak ada. Kain tak ada. Kain ada, tapi kain tu hanya boleh untuk lapik tempat kita semayang. Sebab tempat tu sangatlah najis. Kain tak ada. Ada kain satu je. Tu pun kain tu boleh lapik. Lapik untuk kita buat semayang. Kalau buang kain tu pakai telanjang tu. Tapi ada seorang lagi, dia ada kain. Kawan kita duduk penjara dia duduk dalam tu, dia ada kain. Tapi dia kata, dah ambillah kain ni, hadiah. Wajib tak kita terima hadiah sebut? Waktu dah masuk semayang, wajib terima dah hadiah. Untuk kita semayang, nak tutup aurat ni, wajib tak? Tak wajib. Jadi dia buat macam nak? Mayang saja. Waktu tu boleh mayang. Tu ada kain kan? Dia nak bagi hadiah tu. Tak payah bayar lah. Tak, hadiah tak bayar. Hadiah tak apa tolak. Baik kalau suruh bayar, kalau bayar, wajib ni. Dia tak ni ambil lah kain, kita hutang, lepas keluar penjara ni bayar balik. Mahal ni, kain ni. Bini aku bagi. Tak apa. Waktu tu kena terima lah. Kita duit tak ada. Wajib terima waktu untuk pakai, kerana dia suruh bayar. Kenapa? Kalau buat hadiah, nanti dia akan diungkit balik. Hang ni hangat sikit. Dia jangan telanjang dalam. Dia dah ungkit nanti. Bak ungkit ni sangat masalah. Bak ungkit ni sangat masalah. Sebab tu ulama-ulama kata, kalau diminta bagi hadiah, nak tolak pun tak apa. Walaupun dalam bab berkenaan perkara wajib, dia nak kena buat. Tapi kalau suruh bayar, wajib bayar. Tapi tengok harga lah. Jangan harga lebih-lebih teruk sangat. Ni kain pelikat ni, kalau nak pakai habis lah. Tapi sekali pakai 2 juta. 2 juta lah Syekh. Oh dia baik main telanjang kan. Queen gitu kan. Baik main, boleh main telanjang dalam keadaan tu imam makmum. Imam dan makmum. Jadi main Jumaat tu walaupun telanjang. Tu imam telanjang, makmum pun telanjang. Duduk saja. Boleh tak? Boleh tak salah. Main macam tu. Makmum ada 3 orang. Jadi nak kena duduk macam biasa. Tu imam depan, makmum duduk belakang. Muntah makmum belakang. Bila imam aku tengok, tu imam tu rukuk. Kalau rukuk dulu pada tu imam, keluar tu pada Jumaat. Dia buat kena tu. Tutup mata, dalam tutup mata.
Wajib tutup mata waktu tu. Jangan tu pergi buka juga, beli. Kan? Tutup mata, wajib tutup mata. Main apa main orang tu? Tu. Boleh. Mata suruh try lah tu. Tu tak boleh try. Saya saja tak boleh. Tu kalau tak subuh lah. Tak kira pergi try pula dalam bilik. Baju tak pakai apa? Pakai dalam permainan tu. Tak boleh. Tutup lampu kan Ustaz? Dah tutup lampu tidak dikira sebagai menutup orang. Tutup lampu kan tutup orang. Orang terbuka juga. Dah orang tak nampak apa? Nampak tak kira. Kayak itu. Kalau itu seorang nak tiap malam nak keluar pada lampu-lampu di semua lumpur ni kat kelenjar dia jalan. Baju tak pakai. Kira tutup orang juga. Dia tutup dengan kegelapan lah. Baik. Ya. Jangan tutup. 40. Ya. Baik. Berturut-turut atau bersenang? Ini kita tanya. Kalau di sini dimasuk arba'ina yauman, tidak disebut pula secara berturut-turut ataupun tidak. Umum. Yang penting 40. Tapi masyhurnya di kalangan para ulama dimasukkan 40 berturut-turut. Seperti hari Nabi sebut kata apa? Siapa yang sembahyang di masjid Nabi dengan 40 waktu sembahyang. 40 waktu tadi maksud 40 waktu berturut-turut. Lepas dari maka orang ni terlepas daripada dua perkara. Terlepas daripada nifaq, terlepas daripada api neraka Allah Taala. Tadi kata apa? Sebab dia bersungguh-sungguh nak buat apa sebut. Orang bersungguh-sungguh ni dia tak main daripada hati dia, main daripada kecintaan dia. Daripada cinta dia kepada Nabi SAW, lepas tu dia buat ni. Baik, balik. Segala masa takbiratul ihram tu dah. Takbiratul bulan. Segala masa dia bila Allah Akbar imam dia habis dia Sejurus selepas imam bagi takbir habis tu, hak yang kita yakin tu imam dah tak buat lagi. Takbir yang kedua yang abang kita tanya tadi, dia pergi insya-Allah sangka pula takbir kali yang kedua. Sejurus selepas itu terus takbir. Sebelum amin tu boleh juga kira sebagai masuk kita yang paling afdal sekali yang bila waktu imam Allahu Akbar dia pun Allahu Akbar tu baru. Sebab dia masuk dari imam awal semua kan. Imam awal semua. Ya. Apa maksud nifaq? Nifaq maksudnya munafik. Munafik pula dia tambah munafik pula. Munafik ni maksudnya orang yang jenis tak boleh dipercayai. Dalam Islam ni maksudnya orang yang dia ni menzahirkan Islam, menyembunyikan kejahatan, kekafiran. Itu munafik. Munafik ni menzahirkan Islam, dalam hati dia adalah kafir. Dia kafir sebenarnya. Dia bukan Islam. Sebab tu orang munafik dengan orang yang kafir, dia lagi bawah pada orang kafir. Dia lagi bawah lagi. Rabbi Naka ada 7 tingkat, dia peringkat yang ke-7. Orang dalam yang orang lain, walaupun kafir sekalipun, 2 peringkat atas. Dia lagi teruk. Orang munafik. Jaga-jaga itu. Ya. berapa maksimum apa ni harakat takbiratul ihram? Baik. Harakah takbiratul ihram. Kalau kita buka dalam masalah takbiratul ihram ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, disebut di sini sekejap. Sebagian tak ada lah. Sebagian pandangan ulama kata dalam 16 rakaat. 16. Maksimum. Baik kata tu tak boleh. 16 contohnya lah. 16 ni Allah. Ya Allah. Itu. Jangan kan. Lebih dari itu panjang ya. Boleh. Menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu, maksud takbir pertama ialah seorang itu bertakbir sebaik saja imamnya selesai bertakbir. Ini maksud takbir pertama. Nampak tak? Sebut tu kan. Hak yang abang tanya tu ni. Kalau guru kami ni mesti sebut apa? Isbir ala tu'ani. Sabar, makanan akan sampai lagi. Hak kita nak tanya tu punya ada orang. Dia tahu. Maksud takbir pertama ialah seorang itu bertakbir sebaik saja imamnya selesai bertakbir. Selesai imam takbir, takbir tu itu maksud takbir pertama. Yakni dia mengikut imam bermula dari takbiratul ihram lagi. Baik. Ada pandangan berkata, fadilat takbir pertama itu diperolehi selagi seseorang itu sempat berdiri bersama dengan imam. Baik. Jadi fadilat takbir pertama tu dapat. Jadi macam abang kita cerita tadi lah.
Nak dapat takbiratul ula ni, nak dapat fadilat dia, selagi mana sempat berdiri bersama imam, kira dapat takbiratul ula. Walaupun balik lewat sikit. Itu pun ada juga pandangan kata tadi. Pandangan lain lagi menyebutkan kelebihan takbir pertama itu masih dapat diperolehi oleh makmum jika ia mendapat awal rukuk bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Ini pun ada pandangan juga. Maksudnya lagi kita dapat pada rakaat yang pertama dengan tu imam, dengan rukuk sekali dengan tu imam, maka ketika tersebut kita pun dapat jugalah dia punya takbiratul ula tersebut. Itu pandangan yang ketiga. Cuma yang terbaiknya adalah pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, iaitu takbiratul ula ni maksudnya takbir terus sama dengan imam, bukan terus dengan tu imam. Itu tak sah. Tu imam takbir, lepas tu dia serta lepas tu takbir. Kedudukan tangan selepas takbiratul ihram. Ini banyak sikit kita ajar. Okey tu. Tu pun boleh pun. Banyak. Di mana tangan hendak diletakkan selepas takbiratul ihram? Bagaimana caranya? Tangan letak kat mana? Tangan hendaklah diletakkan di bahagian atas dari pusat, iaitu di atas dada, yakni di pangkalnya, atau di bawah sedikit dari dada. Jadi menurut Imam Syafi'i dengan kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdalilkan hadis daripada Sayyidina Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu yang menceritakan Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih. Aku menunaikan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Ni, bukan di sini. Bukan di atas dada. Bawah sikit pada dada, atas pada pusat. Berarti kita letak sini. Lihat. Allah. Sini kan? Sini. Baik. Jari-jari tangan kanan adalah memegang belakang tangan kiri. Ini berdasarkan dari Qubaisah ibni Huldin, dari bapanya radhiyallahu anhu yang menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ummuna faya'khudhu shimalahu bi yaminih. Rasulullah SAW telah mengimami kami di mana baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Tangan kanan pegang tangan kiri. Ni di pergelangan tangan. Bukan pegang tangan kiri ini. Ini. Baik. Boleh juga menghamparkan jari-jari tangan kanan di atas belakang tangan kiri tanpa memegangnya. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Wa'il ibni Hujrin yang menceritakan radhiyallahu anhu, summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra warusghi was-sa'idi. Setelah mengangkat tangan bertakbir, Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas belakang tapak tangan kirinya, pergelangannya dan lengannya. Itu kan Nabi tak? Ini boleh? Ni. Boleh? Tak boleh? Boleh? Ikut hadis ni lah. Kalau ikut hadis ni, tengok boleh. Terdapat juga hadis daripada Sayyidina Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Qul kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi as-salah." Ada hadis lain sebut orang ramai diperintah oleh Nabi supaya meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri ketika di dalam solat. Tu letak atas lengan tangan kiri, lengan tak lengan. Kalau abang kita tanya adik kita tanya dulu. Ni letak dia ni boleh. Allah. Ni bukan lengan ni, ini lutut. Lutut berapa ni? Siku. Ini tak boleh. Dia bukan lengan. Ni. Ni rap. Kaki buat ni sikit. Ni. Tu rap. Tu bukan yang main. Macam ni lah. Jangan tu. Kita sebut dalam mazhab Syafi'i yang mana? Syafi'i Allahu Akbar. Ini sebut Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada Al-Minhaj di Imam Nawawi.
Allah wa akbar. Dua jari. Boleh kan? Dua jari. Ya. Letakkan dua tangan atas letak. Itu siapa sebut? Syekh Albani, Syekhul Albani. Baik, terima kasih. Pertama, buku yang apa ni yang kita sebut tadi, buku Syekh Nasruddin Albani. Syekh Albani ni salah seorang ulama daripada Algeria yang mana tinggal di Syria. Dia tinggal lama di Syria. Ini bukan jarah ta'lim, ini cerita ni. Saya ambil daripada Syekh Noh Keller, guru saya juga. Syekh Noh Keller ni ulama besar daripada Amerika Syarikat. Dan dia ni salah seorang daripada pemegang tarikat Syazuliyah yang diambil daripada Syekh Abdul Rahman As-Sahuri. As-Sahuri seorang ulama daripada Syria. Syekh Noh Keller disebut dalam mauqid dia, dalam dia punya internet. Dia tulis berkenaan dengan Syekh Nasruddin Albani. Misalnya berkenaan Syekh Nasruddin Albani, macam mana berkenaan sanad pengajian dan sebagainya. Maka diceritakan bahawa Syekh Nasruddin Albani dia datang daripada Algeria sebagai tukang pembejam. Dalam salah tu memang ada ramai ulama-ulama hadis pada zaman tersebut yang bekerja sendiri, tukang pembejam dan sebagainya. Tak apa. Selepas tu dia belajar ilmu sedikit. Dia belajar pada ketika itu hanya permulaan ilmu, ini mukadimah ilmu, mubtadi'. Permulaan. Pas pengajian tu, maka waktu tu dia pun sibuk dengan menjaga maktabah. Maktabah Zahiriyah, maktabah paling besar di Syria. Maktabah ni penuh dengan kitab-kitab tulisan tangan atau manuskrip. Dan dikatakan bahawa dia telah membaca semua buku dalam maktabah. Tapi itulah dia tidak berguru. Ini dia punya ghalat datang sini. Dia tidak berguru selepas itu dan terus mengaku dia guru. Dan mula membuat majlis dan membuat kajian tentang hadis Rasulullah SAW, menulis buku-buku berkenaan dengan hadis. Maka keluarlah kitab Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Kalau banyak keluar muat kitab-kitab itu. Kitab tersebut kalau kita jangan, lepas tu kita kata bila saya sebut Syekhul Albani, saya akan sebut rahimahullah. Ramai orang yang terlalu kasar sangat. Sebut Syekhul Albani, ghafarallahu lahu. Allah ampunkan dosa. Para ulama Azhar mengajar kita jangan sebut itu. Itu tidak beradab dengan orang yang tua pada kita. Walaupun dia telah meninggal dunia. Dia ada dia punya jasa di sini. Lepas tu kata saya bertanya kepada guru saya yang mulia, Syekhuna Mustafa Imarah, seorang ulama hadis yang sangat pakar dalam mustalah hadis, mengajar di Masjid Al-Azhar, mengajar di Universiti Al-Azhar dan mengajar di Mughaifah Ismail Salim Adawi. Sufi, wali Allah Ta'ala, orang yang hebat dan sangat tahu. Dia tanya kepada Syekh, apa pandangan Syekh berkenaan dengan Syekh Albani? Syekh lah. Syekh kata rahimahullah Ta'ala, dia dah ada jasa di sini. Cukup dah, tak perlu lagi kita nak ungkit-ungkit dan sebagainya. Dia ada jasa dia. Maka yang kesalahan kita berhati-hati dengan kesalahan-kesalahan dia. Cuma sebaiknya orang-orang yang hati sebut kebaikan pun. Kecuali kalau kata perlu untuk kita terangkan sekarang ini, bukan aib lah maksudnya. Tapi bagi penuntut ilmu aib lah. Mengaji tanpa buku, aib lah. Cuma kita nak abad ni kebenaran. Dan bagi kita tahu ni, siapa penulis kita? Siapa dia ni? Baru kita boleh baca. Baru kita boleh reti nak tengok buku dia. Siapa tulis? Kita tak kenal siapa tulis. Baik. Jadi bila mana keluar daripada Syekh Nasruddin Albani, ya, dia tulis kitab-kitab berkenaan silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis sahihah dan sebagainya. Maka ulama-ulama memperhatikan, ulama-ulama hadis memperhatikan. Tiga sebab apa? Sebab yang dia buat tadi tidak kena dengan manhaj muhadisi. Tapi golongan Salafi ataupun Wahabi, dia pun menggunakan katanya Syekhul Albani adalah Syekhul Hadis yang paling besar di dunia pada ketika itu. Sekarang ramai lagi ulama-ulama hadis, Syekh Yasin Al-Fadali, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang masih hidup pada ketika itu. Dan banyak sangat pandangan-pandangan Syekhul Albani yang bercanggah dengan ijma'. Ijma', khariqul ijma' masalah. Dia bercanggah dengan ijma'. Antara pandangan dia apa dia? Mengharamkan pemakaian emas bagi perempuan sekali. Perempuan tak boleh pakai emas. Bukan lelaki ya, perempuan tak boleh pakai. Tapi yang ni Wahabi pun tolak. Pak Wahabi sendiri tak boleh. Dia kata, yang tu pandangan dia tu kan kita tak pakai tu.
Oh, tu tak buat apa. Tu ikut. Sebab bini dia pun tak pakai mak. Kalau semua-semua ikutlah. Kenapa Syekh Al-Albani tak pakai mak? Dah, bini kaki pakai tadi. Tu pandangan dia seorang. Tu boleh pula ikut. Tapi itulah, kita katakan, dia ada dasarnya. Cuma kitab-kitabnya perlu dirujuk dengan guru-guru. Tak boleh baca sendiri. Baca silsilah hadis as-sahihah. Okey, itu dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Itu masalah. Sebab ada hadis sahih yang didhaifkan oleh dia. Karena apa? Karena tak kenal dengan pandangan dia. Contoh, dia tidak bersetuju dengan mengerawat muka selepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, bukan. Dia kata ini hadis ni adalah dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh dua orang lelaki. Siapa lelaki tersebut? Lelaki itu adalah Fulayh bin Sulaiman dan Muhammad bin Fulayh dan Fulayh bin Sulaiman. Anak Arab. Muhammad bin Fulayh ni anak, Fulayh bin Sulaiman ayah. Dua-dua lelaki ini ada dalam sanad hadis ni. Maka dua-dua ni dhaif. Maka hadis ni betul. Sebab tu pandangan Wahabi, hadis dhaif tolak tu tepi. Sebab ambil pada apa? Ambil pada Syekh Al-Albani. Dan jumhur ulama hadis dhaif tidak ditolak. Hadis dhaif boleh fadail Ahmad. Ya, masalah. Jadi bila kata gitu, ulama-ulama kaji semula, tengok balik. Ulama yang pakar dalam hadis, bila tengok saja Syekh Al-Albani kata hadis itu dhaif, terus tengok sanad. Tengok sanad dan tengok komentar dia. Komentar dia kata Muhammad bin Fulayh bin Sulaiman. Dua orang ni dhaif. Hadza rajulani dhaifan. Dua lelaki ni adalah dhaif. Jadi hadis mereka tolak tepi. Tak boleh pakai kerana ada hadis yang lebih sahih. Tak payah perlu buka. Bila ulama cek tadi, la ilaha illallah, Fulayh bin Sulaiman dan Muhammad bin Fulayh, kedua-dua ni adalah tok guru Imam Bukhari. Dan dua-dua ni ada dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Zahabi, kalau ada dalam Sahih Bukhari nama rijal, laqad jaza qandarah, kamu boleh pegang tangan dia berjalan, lintah jalan. Maksudnya kamu boleh berjalan menuju ke akhirat kerana dia semua nasiqah. Macam mana dia boleh dhaifkan orang yang disiqahkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari? Ada tak kenal dengan nafsu. Karena bagi dia tak suka tengok orang seperut muka. Bagi dia bid'ah, qadar, fitnah. Nampak tak? Jadi sebab tu kita cadangkan, lebih baik kita tawakuf dulu daripada membaca buku-buku Syekh Al-Albani. Bagaimana kita tidak lengkap kita punya alat tawakuf. Tapi kalau kita dah lengkap alat hadis kita, musalah dan sebagainya, boleh buka, tidak ada masalah. Tapi yang disebut oleh ayahanda kita tadi, yang mana Syekh Al-Albani kata letakkan pada dada, itu pandangan dalam mazhab lain. Itu kita kata tadi. Kita tak kata salah sebab ada hadis. Itu pandangan mazhab lain. Cuma kita terang nak beritahu siapa Syekh Al-Albani. Tapi dengan ra'si wal 'ain, Syekh Al-Albani atas kepala saya. Tetap saya menghormati dia sebagai seorang ulama. Sebab tu saya sebut dia ulama. Ada orang tak sebut dia ulama langsung. Ada orang kata Syekh Al-Albani, Bani baru. Tak ada. Sampai ada orang di Mesir, ustaz-ustaz kita, sebut Syekh Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah sebut Ibn Ta'miyah. Ta'miyah tahu Ta'miyah tu nama makanan di Mesir. Makanan asasi orang Arab Mesir itu Ta'miyah. Itu bukan Ibn Taymiyah, itu Ibn Ta'miyah. Adab sikit Syekh, adab sikit. Kamu kutuk ulama-ulama yang tua daripada kamu, nanti kamu akan dikutuk oleh orang. Walaupun dia ada kesalahannya, kamu ada dengan ulama-ulama. Ini baru tasawuf. Ini kamu kata kamu sufi. Kamu kata kamu kita kena manhaj sufi. Tapi dengan ulama-ulama bukan buk, kan sono, asal dia yang tinggi. Kita yang betul kan. Tak, ulama-ulama sufi jangan. Semuanya insya-Allah betul. Tapi dia ada kesalahan sikit yang itu kita kena terang. Cuma kesalahan tadi jangan menyebabkan kita jadi tidak langsung respect pada dia. Dia ada kesalahan tapi kita tetap mengangkat bahawa dia adalah orang yang dihormati insya-Allah. Boleh faham? Itu ada. Kan sebab tu ramai orang marah saya. Ramai orang marah saya. Orang marah dalam Facebook. Ustaz ni kata lawan Wahabi. Tapi ustaz kenapa masih lagi menghormati mereka? Saya menghormati tidak maksud saya mengikut mereka. Saya cuma hormat guru-guru saya ajak itu. Guru-guru saya tidak ajak mengkafirkan Wahabi. Ni buat ni dia tak terima. Dia bilang saya ni mesti sebut Ibn Albani bodoh. Albani tengok baru dia sorok. Ini seorang ustaz ni memang hebat. Ustaz ni hebat. Tu tak hebat tu aku yang bodoh. Nampak tak? Ni saya ajak ni semua. Hadirin rahmati Allah Taala sekalian, beradab dengan ulama walaupun berbeza pandangan kita. Beradab. Itu yang paling penting. Tak apalah buku. Bukan saya suruh baca buku tu, jaga. Ada hadis, ada Quran kan. Jaga buku tu. Hadis buku ni kata ustaz Nasrul kata tawakuf Ustaz. Dia baca buku-buku yang ada mazhab. Itu lebih penting. Sebab Syekh Al-Albani ada juga pandangan dalam sifat solat tadi. Dia menulis pandangan dan menolak pandangan mazhab-mazhab lain. Itu yang masalah.
pegang mazhab. Oh, rupanya tu rupanya salah. Jadi Imam Syafi'i salah lah. Oh, tak betul ni. Lepas tu tulis dalam otak ni Imam Syafi'i salah, Imam Syafi'i salah. Dia macam yang makan benador. Imam Syafi'i salah. Dia jadi macam ni. Imam Syafi'i salah, Imam Syafi'i salah. Lepas tu semua salah. Semua salah. Lepas tu orang nampak orang sembahyang sih. Ini tak sunnah. Ini tidak sunnah. Hak sunnah ni ni. Oh, nampak? Ini yang masalah. Tidak tu masalah. Sebab solat Nabi ni kalau Syekhul Albani itu masalah. Ya, Syekhul Albani agak sebut. Dan satu kitab lagi Syekh Hasan Saqaf. Hasan Saqaf dia juga tulis kitab Sahih Sifat Solat Nabi. Sahih Sifat Solat Nabi. Maksudnya sifat solat Nabi yang sahih. Tujuan dia tulis kitab tu adalah untuk membangkang kitab Albani, Syekhul Albani. Kitab Sifat Solat Nabi. Syekhul Albani tulis kitab Sifat Solat Nabi. Syekh Hasan Saqaf tulis Sahih Sifat Solat Nabi untuk menolak kitab tersebut. Dalam kitab Sahih Sifat Solat Nabi, Syekh Hasan Saqaf banyak mengeluarkan pandangan-pandangan daripada mazhab Syafi'i. Dan kata Syekh Umar Abdullah Kamil, kitab ini boleh betul, tidak ada masalah, boleh dipakai untuk pengajian. Nah, cuma hal lebih daripada itu yang kita nak sentuh Syekh Hasan Saqaf, saya tahu posnya. Nah, tahu posnya. Sebab masih ada wakil waqal berkenaan dengan masalah lain. Berkenaan Syekh Hasan Saqaf. Ini saya bukan sebut dengan saya sendiri, dengan guru-guru saya. Bahkan guru-guru saya tidak bersetuju dengan Syekh Hasan Saqaf dalam beberapa pandangan. Contohnya dia mengaku bahawa dia adalah mujtahid mutlak. Itu sangat ditolak oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid. Dan dia juga dalam kitabnya Aqidah Tahabiyah, Syarah Aqidah Tahabiyah, Syekh Hasan Saqaf kata Syekh Muhammad Abdul Hamid dalam kitab tersebut terkandung macam-macam pandangan. Bukan hanya pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, juga kadang-kadang dia mentarjihkan pandangan Mu'tazilah. Tapi dia tak sedap. Yang kata ni bukan ulama cekai-cekai, bukan hak lekeh-lekeh. Hak ni juga ulama aqidah. Syekh Hasan Saqaf, Syekh Umar Abdul Hamid, seorang ulama besar di Al-Azhar Syekh. Jadi masing-masing ada kelemahan masing-masing, itulah. Yang penting kita kata ambil yang terbaik. Jadi kita kata baiknya kita mengaji, kalau lepas kita mengaji kitab ni, jangan cukup dengan kitab ni saja. Saya pesan kepada ibu bapa semua, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, jangan pegang kitab ni saja. Kitab ni sebagai pembuka kepada kita. Oh, rupanya ada dalil. Rupanya macam ni sunnah, macam ni pun sunnah. Bagus kitab ni, dia tak sebut yang ni tak sunnah, yang ni tak sunnah. Ada sebut, ini sunnah, yang ni pun sunnah juga. Semuanya sunnah Nabi SAW. Bila cek balik, semuanya diadakan, ada dalam mazhab Syafi'i. Ada semua. Boleh. Jadi kita berasa tenang baca, seronok baca. Cuma kita nak tahu dalil tadi. Ini semua ada dalil dalam. Alhamdulillah. Baik, lepas ni nak baca kitab apa? Buka kitab mazhab. Ni saya cadangkan, beli kitab ni. Idaman penuntut. Idaman penuntut pada mengurai yang kusut. Oh, ramai ke tu? Nama kitab apa tu? Idaman penuntut pada mengurai yang kusut. Bab ibadat. Jadi tahu. Setelah ni ada bab semayang. Baca dalam tu ada pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak betul-betul mendalami mazhab Syafi'i lah. Eloknya dalami dulu mazhab Syafi'i. Lepas tu teruskan nak mazhab mana pun tidak ada masalah. Atau kita nak bincang mazhab lain dan sebagainya. Tapi kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Pegang dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau semua mazhab dengan sunnah Nabi. Haram bagi kita kata mazhab Maliki nak tidak ikut sunnah. Jaga-jaga elok. Imam Malik itu ulama besar hadis. Amirul Mukminin itu hadis. Dan haram juga bagi orang mazhab Maliki kata kepada kita orang yang mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak ikut sunnah. Haram bagi kita sebut kata mazhab Hanafi tidak ikut sunnah. Sebab semua mazhab ikut sunnah. Boleh tak? Baik. Ada juga ulama yang berpandangan bahawa boleh saya faham. Tak faham. Ada juga ulama yang berpandangan tangan hendaklah diletakkan di bawah pusat. Ini ulama mana ni? Antara mereka ialah Al-Imam An-Naqai, Al-Imam As-Sawri dan Imam Ahmad mengikut satu riwayat dari tambah satu lagi, Al-Imam Abu Hanifah satu lagi. Abu Hanifah juga. Maksud letak tangan bawah pusat. Ayat ini Allahu Akbar. Tangan bawah pusat. Dalil mereka berdasarkan pada hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata, "Inna minas sunnati", di antara sunnah, ini sunnah dalam sembahyang oleh Nabi SAW fi shalah, wad'ul akuffi 'alal akuffi tahta surrati. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat. Nah, tapi di dalam hadis tidak sebut tangan kiri dan kanan, disebut wad'ul akuf 'alal akuf. Tak tangan atas tangan.
ulama-ulama kata, tengok pada hadis-hadis yang lain. Dan makruf. Tangan mana letak? Tangan kiri diletak di bawah. Tangan kanan yang megang tangan kiri. Itu makruf. Namun ulama-ulama hadis bersepakat mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Ini kena faham elok perkataan. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Maksudnya apa? Tidak boleh digunakan untuk kata ini halal, ini haram. Itu tapi. Itu hujah. Bukan maksud tidak boleh digunakan untuk berhujah. Maksudnya kita nak berdebat dengan orang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk mengatakan ini halal, ini haram. Itu maksud hujah. Tapi untuk beramal boleh, tidak ada masalah. Dan boleh contoh orang tak? Boleh. Dan boleh beramal. Maka kita boleh apa? Ibu-ibu apa semua malam ni kita bolehlah untuk buat sembahyang sekian-sekian. Ada hadis Nabi hari ni dhaif. Tapi Nabi anjurkan untuk buat gitu-gitu sikit. Satu. Awak kata hadis tu dhaif. Saya bukan kata wajib. Saya pun tak kata ini sunnah. Tapi saya kata eloklah kita buat. Kerana untuk fadail amal, untuk kita tambah amalan kita. Boleh tak ada masalah. Boleh. Sebab tu ulama-ulama hadis, saya tahu pada sahabat kita tadi dalam hadis. Tadi saya daripada pagi dia subuh. Lepas tu pergi ke Al-Falah, Masjid Al-Falah di SG 9, 10.30 pagi sampailah pukul 12. Pukul 12 pula tolak ke KLCC. Di surau di KLCC. Pukul 1 sampai pukul 2. Lepas tu balik pukul 2, taklah Falah tak. Dia yang mamai tadi di mata tu. Dia aku belakang ke kan. Lepas tu ni pula pihak dia tak nak pergi pula. Terus kira apa-apa. Hari ni paling banyak lagi. 5 kelas tu. Baru tahu sebab tak ada muntah. Kalau ada muntah dia tak ada kelas lagi. Ya. Maksudnya macam tu. Takbir Allah. Ada dari hadis. Ada hadis. Ada hadis yang menyebutkan kata Nabi takbir dulu baru Nabi angkat tangan. Nabi takbir dulu baru Nabi angkat tangan. Ada takbir yang Nabi angkat tangan dulu betul-betul takbir. Itu ada. Ada yang sekali serentak boleh, tiga-tiga boleh dalam sana. Maksudnya daripada nampak ni. Daripada dalam mazhab Syafi'i yang diajar oleh guru-guru kami di Masjid Al-Azhar. Kata bila angkat takbir Allah sekali tu serentak. Allahu Akbar. Tapi bila kita mengaji hadis macam ni, kita tahu pandangan yang berbagai. Nanti bila kita jumpa ada orang yang dia Allahu Akbar, kita jahilnya. Kita tak kena jahil orang. Sebab kita tahu tak ada hadis. Nampak tak? Tok Imam pula kita tengok Tok Imam. Allahu Akbar. Dia Tok Imam tak sunnah. Tak sunnah Tok Imam ni. Ada takbir dulu orang kat tangan. Orang Allah sekali lah. Satu lagi. Tangan angkatlah. Tapi duduk. Allah. Dulu. Tangan dulu. Sunnah juga. Jangan pernah buat. Itu. Jangan tu pak. Jangan beli itu ya. Masya Allah. Sunnah. Ni pun sunnah juga ni. Jangan kawan ni buat. Masya Allah. Sunnah. Nabi buat juga. Dan jadi sunnah. Masya Allah. Semua pakai salah kan. Ni masalah ada. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Ni bilang Allah. Ni fitnah. Lepas tu tak salah rumah apa mereka. Tak payah keluar tu rumah tak payah. Keluar masjid tu tak payah. Sebab apa? Ni semua ni ahli bidah. Tangan kotor. Tapi neraka. Nampak dalam hati ni kerja tu hapas. Dengki, benci, semua ada. Islam tak gitu. Lepas tu ulama-ulama ni, kalau kamu betul ulama hadis. Ni yang aku kata kami ahli hadis ni. Orang yang mau bidah Allah ni. Kalau kamu betul ahli hadis, kamu perlu beramal dengan hadis Nabi yang pertama diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis, kalau jumpa dengan ulama-ulama, kita ada sunnah. Dan jumpa dengan beberapa puluh orang guru yang kita ambil hadis ni dengan guru. Jadi apa ni hadis musalsal bil awaliyah rahmah. Musalsal awaliyah rahmah. Asal hadis musalsal awaliyah rahmah ni macam mana? Kita jumpa guru kita, kali pertama kita jumpa hadis ni kita minta guru. Kata tuan guru boleh tak riwayatkan hadis ni kepada kami? Maka tuan guru akan riwayatkan. Hadis ni saya ambil pada guru-guru saya, guru-guru saya ambil pada guru-guru dia sampai kepada Sayyidina Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Wa fi riwayatin, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kalau maksud dia ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang dikasihi oleh Allah Taala.
Irhamu man fil ardi, kamu kasih dan sayang kepada orang di muka bumi Allah Ta'ala ataupun makhluk Allah Ta'ala di muka bumi, yarhamukum, maka kamu disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Yarhamukum man fis sama, bukan Allah. Allah tidak fis sama. Allah tidak bertempat. Man fis sama ini maksudnya adalah makhluk Allah Ta'ala di langit, ini para malaikat dan sebagainya. Maka mereka juga akan mengasihi kamu dengan kamu kasih orang. Kalau baca yarhamkum, maksud syarat untuk kamu dapat kasih sayang mereka, kamu kena kasih sayang dulu dengan orang muka bumi. Ada yang tu, kenapa ulama hadis sebarkan hadis itu dulu? Kenapa? Nanti kenapa hadis ni dulu? Awaliyah, maksudnya hadis pertama yang didengar oleh mulut guru kita adalah hadis tersebut. Kenapa sunnah ini diamalkan? Kerana nak bagi tahu kata orang yang reti hadis, dia akan rahmat pada seluruh orang. Dia tidak senang-senang nak bidah orang. Dan tidak semuanya baik, semuanya Allahu Akbar, semuanya Masya Allah, Tabarakallah, Al-Rasi wal-Ain. Semua tak kepala saya. Kalau gitu, baru kita kata. Baru kamu ahlul hadis. Tapi kamu gitu kan? Kamu kerja, ini bidah. Ustaz ni tak dipakai. Ini ahli dolalah. Disebabkan tasbih. Tasbih dia besar berapa? Tasbih. Tasbih ni tak besar. Tak kata kok. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah. Boleh kata tasbih kat sekok? Tanya pula, dia macam tak ni. Tak ni, tak habis pun. Tak habis kau, tak habis ni. Tanya pula tadi tu tak kata kok. Boleh tak? Boleh, tak besar. Ada satu kitab di Azhar, dikeluarkan oleh seorang ulama besar Sufi, hukum memakai tasbih di tekuk. Kenapa ulama-ulama Sufi, wali-wali Allah Ta'ala pakai tasbih di tekuk? Kenapa? Katanya kerana nak bagi orang, elok orang daripada pandang tinggi dekat dia. Faham? Kadang kita tengok orang pakai tasbih di tekuk, orang tengok, aduh mana ni? Betul ke dia? Orang akan turun, berpaling daripada dia. Dan memang itu yang diinginkan oleh orang ulama-ulama yang hatinya dekat dengan Allah. Biar orang berpaling daripada dia. Biar orang paling. Seperti aku dengan Allah. Hati mesti. Kalau dia pakai ini, tak dia orang paling. Tapi kalau dia dekat dengan, kalau kata orang nak bagi tinggi, tak dia tasbih 7 pun, orang main dekat juga dengan dia. Ada itu sebab tu dalam kalangan tu guru ada pakai tasbih. Syekh-syekh ada kadang-kadang pakai tasbih dekat tekuk mengajak kita hadis. Saja tunjuk kata boleh. Yang ni pokok wahabi yang dia terah kat ni kata bidah dalalah tu syekh tu bidah. Sampai syekh saya, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ma'in tak ada jenggot pada komplain. Dulu Syekh Muhammad Ibrahim tidak ada jenggot. Dia tak ada jenggot. Bukan kamu tubuh. Bukan dia tak mau, bukan dia cukup. Tak tubuh buat dia. Jadi wahabi dia bukan dia buat wahabi dia buat apa ni? Ada yang dengar dia pun masuk majlis belah Syekh. Syekh Muhammad Ibrahim pun hafaz Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kutub Sittah hafal. Musnad Imam Ahmad, Mu'zam kata dia. Dia sendiri kata saya. Syekh hafal Sahih Bukhari je? Ya, saya hafal dari kecil. Sahih Bukhari, Sahih Muslim je? Ya, saya hafal. Kutub Sittah? Ya, semua saya hafal. Musnad Imam Ahmad? Ya, saya kebanyakan. Kebanyakan Musnad Imam Ahmad saya hafal. Wah. Lepas tu Sahih Bukhari kadang-kadang dia main kelas dia tak boleh tak? Dia tak. Anak murid baca. Dia tak baca sekali kitab tu. Anak murid baca ni betul. Ya, satu tak betul. Yang betul adalah untuk aku. Sebab aku apa? Sebab dikatakan, diceritakan kata ayah dia ketika mana dulu dia tak ada adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki tak ada. Maka ayah dia bernazar. Kakak-kakak ada perempuan. Dia kalau lahir lelaki pun meninggal. Jadi ayahnya ulama besar juga. Ayah dia Syekh Ibrahim Abdul Ma'is. Syekh Ibrahim ni bila mana berlaku pemindahan kubur dia terpaksa dipindahkan tempat di luar jalan. Maka dipindahkan pergi ke tempat yang asal, ke tempat yang ada sekarang. Masa dipindahkan tersebut, jasad dia dah waktu tu dah hampir 30 tahun dah. Masih lagi elok sampai sekarang. Masa korek tu nampak macam baru tanam tak? Buat ayah dia bernazar, kata kalau dapat anak lelaki yang dikandung oleh isteriku sekarang ni, aku akan membaca Sahih Muslim kepada dia setiap selepas asar, pada setiap hari itu dia lima. Jangan riwayat itu saya cuba dengan Syekh. Saya bernazar untuk baca setiap hari selama beberapa tahun. Saya tengok beberapa tahun, tapi lama lah. Saya kata Syekh, macam mana saya tak hafal Sahih Muslim? Berpuluh tahun ayah saya baca, saya beranak. Gerak-gerak ayah dah buka kitab dah. Lepas asar tu buka kitab. Haddatsana baca tu. Mai asar lagi aku dengar lagi. Panggil Melo, asar, lepas asar Melo. Ni nazar aku ni, kalau tidak aku kena bayar. Baca. Oh, dia tak macam mana aku tak hafal dia. Dengar kecil sampailah aku tak. Dan Syekh tidak masuk azhar. Syekh tak masuk azhar.
Syekh minta nak masuk Azhar sebab kakak-kakak dia masuk Azhar. Maka Syekh kata kat ayah dan Syekh, ayah saya tu masuk Azhar. Ayah Syekh kata apa? Ni saya tanya langsung kat Syekh. Syekh kata kamu tak perlu masuk Azhar wahai Muhammad. Kerana nanti ulama Azhar yang akan datang kepada kamu. Dan benar sekarang. Syekh tidak ada sikit. Tapi Masya Allah ulama-ulama Azhar melantik Syekh sebagai Rijul Azhar, sebagai salah seorang daripada yang keluar daripada Al-Azhar Syekh. Dan ulama Azhar menjadikan dia sebagai rujukan ilmu hadis. Nampak berkat doa ayah tadi. Ini guru-guru yang kita belajar. Dan guru kita ajak kita gitu. Ajak kita jangan kafirkan orang, rahmat dengan semua orang, hormat orang, jangan kutu. Jangan kita ni kalau celah pun jangan kalau kita kritik dengan ilmu. Kritik dengan azab hujah-hujah ilmiah, bukan kritik dengan nafsu. Ni siapa baik? Betul. Bodoh. Apa dalil? Dah, dia bodoh. Tuan tanya dalil, dia memang bodoh. Itu apa dia? Tapi bila orang nak ngaji, orang jadi kerah hati. Orang jadi kerah hati masuk kelas kita. Saya serah pada ibu bapa semua. Nilai yang saya mengajar ni, hari ni ibu bapa jadi kerah hati ke jadi ke? Kalau kerah hati, tak ramai lah kelas saya akan. Sebab kalau lepas mengaji tu, pasal pandang orang semua dia salah. Kita yang paling betul, tak ramai kelas saya. Maksudnya saya silap mengajar. Saya silap mengajar kalau kata ibu bapa main dalam kelas saya, tiba-tiba pandang semua lepas ni dengan rahmat pada semua orang. Pasal semua orang insya-Allah buat sunnah. Kalau kita tengok orang ni tak betul ke betul? Betul kot. Insya-Allah ada lagi tu. Moga-moga lah. Baru boleh ikut kelas ni. Baru dah betul saya mengajar. Kalau kita ada rasa lagi, semua orang tak betul. Aku yang paling betul. Ustaz ni memang tak. Karena dia betulkan aku dan juga menyalahkan orang lain. Kalau yang tu, masa ibu bapa pernah jumpa saya, beritahu kata senang, Ustaz saya rasa gitu. Pasal saya berhenti, so tak mengajar. Saya tak betul je. Lewat. Panjang kita cakap amal ini, boleh kan itu? Saya kalau kita mengajar semata-mata baca kitab, memang boleh baca. Kalau kita nak baca je, boleh kita baca. Tapi kita bukan hanya nak baca saja, tapi kita nak didik. Nak bagi orang jadi orang. Nak bagi kita pandang orang dengan pandangan bahawa itu adalah orang Muslim yang patut dihormati. Bukan dengan pandangan bahawa dia ni kecil daripada kita mengaji, dia tak mengaji. Bukan itu. Boleh tak? Jadi kelas ni bukan kelas untuk hanya mengaji fiqh. Tapi dalam sama juga kita masukkan sedikit unsur untuk kita rasa kita rendah beragama. Jadi kita angkat semua orang betul, insya-Allah. Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam. Satu hari dia berjalan tengok seorang lelaki sedang mencuri. Lelaki itu bukan mencuri. Lelaki itu pegang arak kat tangan. Nampak jelas-jelas tu arak. Maka Nabi Isa alaihissalam tanya, wahai si fulan, arak ke tu? Maka lelaki itu malu. Terus dia kata, wahai Nabi Allah, ini bukan arak Nabi Allah. Ini bukan arak. Tak mengaku. Tak mengaku arak. Maka Imam Sayyidina Isa kata apa waktu Nabi Allah Isa? Ini manakib Sayyidina Isa alaihissalam dalam Sahih Muslim. Nabi Isa kata apa waktu itu? Idzan ainaya kadhib. Dia waktu ni mata aku disilap, mata aku silap. Aku tak betul. Aku yang tak betul. Minta maaf. Padahal jelas-jelas tu apa? Apa maksudnya? Nak suruh kita pandang semua orang lagi. Sebab Nabi Allah Isa ajak macam mana? Nampak orang berdarah. Jadi orang tu malu lah kan? Malu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini contohlah dia. Ketika mana jalan, tengok dalam tu seorang lelaki. Lelaki ni bawa arak buh dalam beg. Dia buh dalam bekas warna hitam lah. Bawa. Dia lari jalan dah. Tahu dah jalan ni memang Sayyidina Umar tak lalu. Nak balik rumah nak tengok arak. Lagi. Tengok selisih juga dengan Sayyidina Umar. Nak patah balik nampak sangat buat salah. Dekat-dekat lah. Terus juga jalan. Maka masa berjalan tu, dia tahu mesti Sayyidina Umar katanya, ni pegang apa lah bekas beg kasi hitam ni. Ada apa lah beg kasi hitam tu? Ni Amirul Mukminin ni. Iblis takut tu. Dia bila dekat dia kata, ya Allah, kalau dah kamu jaga aib aku ya Allah, kamu tutup aib aku ni ya Allah, aku sumpah tak akan minum arak lagi. Maka dia terus jalan. Sampai lepas Sayyidina Umar tanya subuh. Tuan dia tu, kalau bukan tuan dia, Sayyidina Umar kan tegas. Apa dia bukan? Cuka. Dia tahu arak, cuka Syekh. Wahai Amirul Mukminin cuka. Cuka apa nasi hitam? Buka berpula bukan nasi hitam. Buka dia. Cuka wahai Amirul Mukminin. Buka dia. Takut lah. Dia berat dah waktu. Buka. Akhirnya dia pun takdir dia pun. Buka lah dia tarik
tarik cukup semua. Tadi dah tak dia Allah. Disebabkan dia punya takut dengan Allah Ta'ala. Sebabkan malu dia dengan sahabat Nabi yang paling cintai oleh Nabi SAW. Maka waktu itu Allah Ta'ala gantikan dengan perasaan malu dan perasaan iman yang kuat tadi. Maka dia buat tukar arak dia juga. Jadi tukar jaga apa ni. Tapi lepas tu tak boleh jadi arak balik. Dia tukar apa. Lepas tu dia kena arak lagi. Tak kena arak. Sebab tu kadang-kadang kita nak kena jadi orang yang bila orang tengok kita ingat Allah. Orang tengok kita takut nak buat maksiat. Tapi kalau orang tengok kita seronok nak buat maksiat lagi, kita masalah. Kita nak kena jadi orang yang bila orang tengok kita tak berani saya nak buat maksiat. Ustaz tu ada. Tak berani saya tengok maksiat, nak buat maksiat. Kawan tu ada. Kalau fikir gitu, insyaAllah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita jadi orang yang setia. Surah Qawli Hadha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, jangan serik nak main kelas saya. Baca dua lain, cerita macam-macam. Tapi moga-moga dapat manfaat. Esok pagi, tak tak. Esok pagi ganti balik kelas. Ustaz Yusuf ni akan jalan seperti biasa. Kita kelas kita esok petang. Esok petang. Jadi kalau nak main, tak Ustaz jadi kita main lah. Main kelas ni tak perlu kelas. Allah Ta'ala ada. Saya minta maaf banyak-banyak Ustaz. Oh, minta maaf. Ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila imam sedang rukuk, maka makmum yang lambat masuk ketika itu, adakah dia dikira masbuk atau bilakah waktu masuknya masbuk? Baik, masbuk maksudnya orang yang tidak sempat Fatihah dengan imam. Siapa tak sempat Fatihah dengan imam, dikira masbuk. Dikira masbuk ni? Ya, dikira masbuk. Tapi dapat dah rakaat? Dapat rakaat. Kerana dia sempat rukuk dengan imam. Jangan berselang dengan imam. Imam rukuk, dia pun main. Elok dia takbir, Allahu Akbar. Lepas tu dia nak rukuk, dia main jadi gitu. Berselisih, rel kereta api. Waktu tu tidak dikira sebagai dapat rakaat tersebut. Jadi dia kena tambah satu rakaat lagi. Dia kena sempat tolak ingat dalam rakaat tu. Dia tu imam rukuk, maka dia pun rukuk dengan imam, sempat subhanallah, imam makik. Dia pun makik. Boleh? Boleh tak? Gitu maksudnya. Dan satu lagi, nak kena pesan dia dok. Takbiratul ihram, takbir ketika mana kita tu imam tengah rukuk, jangan buat macam Arab buat. Orang Arab buat macam mana? Ni. Tu imam rukuk, dia main macam mana? Dia main kalut. Berapa? Allahu Akbar. Tu itu. Katanya boleh ni takbir apa tadi ni? Takbir rukuk kan takbiratul ihram. Dia main Allahu Akbar. Oi, relax dulu. Dia kena takbiratul ihram dulu Allahu Akbar. Baru tu. Baik, nak turun tu nak kena sebut Allahu Akbar tak? Sunat sebut. Tak sebut sah tak? Sah. Tapi takbir yang pertama tu wajib. Boleh tak? Itu dapat. Wallahu ta'ala ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawat kepada Nabi SAW 3 kali. Selawat dengan salawat Tabibiyah semalam 3 kali. Adik. Apa buat lagu itu? Buat lagu 3 kali. Jangan banyak-banyak. Orang nak balik. 3 kali. Salawat Tabibiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.